Baik. Pada pertemuan kita yang lepas, kita telah membincangkan tentang beberapa hukum-hukum berkenaan dengan tajwid Al-Quran itu sendiri. Dan juga sebelum itu kita dah bincang tentang definisi Al-Quran, tapi di hukum hakam yang berkaitan dengan tajwid, di situlah memberi kefahaman kepada kita bahawa sedikit ataupun sebanyak sedikit banyak sedikit kita tentang tajwid ini supaya kita nampak kepentingan kenapa kena belajar tajwid ini. Dan ilmu tajwid yang kita nak belajar ni, dia nak bawa kita pergi ke mana? Banyak ilmu yang kita belajar, ya, kita belajar macam-macam ilmu kita belajar. Tapi kadang-kadang beberapa ilmu kita belajar tu sampai ke hari ni ada yang tak pakai pun. Belajar dulu-dulu kan, macam-macam belajar rendah sekolah dan sebagainya. Tapi kadang-kadang tak pakai pun. Belajar prinsip account, tapi kerja lain, kerja benda lain tak terpraktik pun. Belajar macam tu tapi tak praktik pun. Dan alhamdulillah kita nak belajar ilmu tajwid dan kita nak mengaji hari-hari. Jadi betapa pentingnya ilmu tajwid ini untuk kita sama-sama belajar. InsyaAllah malam ni kita akan sambung pengajian kita dan juga perbincangan kita pada muka surat yang ke-24. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, boleh buka buku kita jilid yang maksudnya cetakan baru ni, itulah pada muka surat 24. Jadi pada mereka yang mungkin memiliki jilid yang sebelum ni ataupun yang ada cetakan yang sebelum ni, boleh tengok muka surat yang ada tajuk hukum ta'awuz dan juga basmalah. Baik. Apa itu ta'awuz? Okey. Ta'awuz ni berertinya meminta berlindung. Ta'awuz. Awaza, aza, perlindungan, melindung. Ta'awuz maksudnya meminta perlindungan. Basmalah tu pula apa dia? Basmalah ni pula adalah singkatan daripada bismillah. Dan juga ta'awuz ni sendiri diistilahkan kepada istilah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi bila disebut tentang ta'awuz, iaitulah lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bila sebut basmalah pula, basmalah itu adalah lafaz bismillahirrahmanirrahim. Diringkaskan. Kalau alhamdulillahirabbil alamin tu kita panggil hamdalah. Hamdalah tu maksudnya ringkasan daripada alhamdulillah. Okey, baik. Kemudian di sini kita nak tengok dan juga belajar sedikit tentang hukum yang berkaitan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan hukum tentang bismillahirrahmanirrahim. Baik. Pertama, apa kata dia? Jika seseorang ingin membaca satu ayat dalam Al-Quran, maka hendaklah dia memulakan bacaannya dengan ta'awuz. Maksudnya, bila nak start mengaji je, buka Quran, nak mengaji je, mula-mula kena buat adalah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca tu dulu. Sebab memang Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Al-Quran, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ, dan apabila kau ingin baca Quran, maka hendaklah kau mohon perlindungan dari Allah, dari hasutan syaitan yang direjam. Minta, kena baca. Lepas tu kadang-kadang, kalau siapa yang mungkin pernah belajar dengan saya, bila time nak mengaji, tak kisahlah dalam tadarus atau sebagainya, benda pertama kena buat adalah baca A'udzubillah dulu. Bacalah A'udzubillah dulu. Ada setengah tu kata, baca dah A'udzubillah dalam hati. Bacalah bagi orang kita dengar. Kita pun nak dengar juga A'udzubillah tu. Bukan dapat pahala pun baca A'udzubillah ni. Kita nak minta izin, minta berlindung daripada dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Baca A'udzubillah. Baik. Memang ada dalilnya dalam Al-Quran dan surah An-Nahl ayat 98 yang menceritakan tentang perkara ni. Okey, baik. Kemudian, apa pula ceritanya dengan bismillah? Maksudnya A'udzubillah ni bila nak start mengaji je baca. Ataupun kalau terputus bacaan ke, berhenti sekejap, jawab telefon ke apa ke, atau pergi toilet ke, atau ada orang sembang ke apa ke, then nak sambung balik, baca balik A'udzubillah. Tak ada masalah pun. Baca A'udzubillah dan sambung balik bacaan yang kita tengah baca tadi. Okay. Cuma bismillah pula. Apa cerita bismillah? Bismillah ni pertama, dia ada spesifik sikit tentang bismillah ni. Kita tengok satu persatu. Pertama, bagi orang yang nak baca awal surah. Okey, awal surah. Kalau kata dia nak start awal surah, pertama a'udzubillah dululah. A'udzubillah dulu and then baru baca bismillah. Kemudian bacalah awal surah tersebut. Kecuali pada awal surah At-Taubah. Di mana pada awal surah At-Taubah ianya memang diturunkan surah tersebut tanpa basmalah. Maka kita tidak digalakkan untuk baca basmalah pada awal surah Taubah. A'udzubillah penting. A'udzubillah baca, tapi tidak baca basmalah. Maksudnya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau surah-surah lain, bismillahirrahmanirrahim. Teruskan surah-surah lain. Tapi kalau surah Taubah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Maksudnya
terus kepada awal surah tanpa baca basmalah. Okey. Tetapi tengok dia kata apa? Jika bacaannya bermula dari pertengahan mana-mana surah. Ini isu je tengah-tengah surah. Boleh tak nak baca bismillah? Kalau bukan awal surah, maka dia boleh memilih. Maksudnya di tengah surah tu saya kata tadi, a'udzubillah tak kisah. Awal surah ke, hujung surah ke, tengah surah ke, mesti kena baca a'udzubillah. Bila-bila saja kena baca a'udzubillah. Isu sekarang ni bismillah. Kalau awal surah memang kena baca bismillah kecuali taubah. Tapi kalau tengah surah, nak tak kita boleh tak baca bismillah? Sebenarnya dia ada pilihan. Sama ada nak baca pun boleh, tak nak baca pun boleh. Okey, cuma walaupun dia diberi pilihan, namun ada juga saranan. Saranannya macam mana? Tengok dia kata apa? Pada perhatian. Terdapat beberapa tempat yang lebih baik jika dia tidak mulakan dengan basmalah. Contohnya, bila ayat tu, sekarang ni Alhamdulillah, kita punya Quran dah banyak improve. Kalau dulu mungkin Quran banyak Quran je. Sekarang ni Quran kita, kebanyakannya di tepi tu dah banyak ada cetakan yang sekali dengan terjemahan. Jadi, kalau siapa yang boleh beli yang produk-produk macam tu, maka digalakkan lah. Saya tak tahu mana yang terbaik. Tapi kalau ada, Alhamdulillah. Okay? So, bila ada terjemahan ni, paling-paling boleh tengok. Semak dulu. Sebelum nak ngaji tu, tengok dulu. Kalau orang tu jenis baca bismillah lah. Kalau jenis tak kisah, kalau jenis tak baca bismillah, a'udzubillah, and then sambung je lah bacaan dia tu. Kalau dia di tengah surah. Tapi kalau dia ni jenis suka baca bismillah. Sebab ada satu orang Allah ni, dia kata, dia tajuk ni lah, saya pernah mengajar tajuk ni, dia argue dengan saya balik. Saya kata, saya mengajar apa yang ada based on apa yang Dr. Aiman tulis dalam buku dia. Kalau nak argue dengan saya, it's no point lah. Bukan saya yang tulis benda ni. Tapi saya follow lah nasihat dan saranan Dr. Aiman ni. Sebab dia bukan orang biasa. Dia orang yang sangat faqih dan orang yang sangat alim tentang ilmu tajwid dan Quran ni. So orang tu kata, kenapa tak boleh baca bismillah? Baca je lah bismillah, tak kisahlah bila pun. Sebab bismillah tu sendiri ada makna. Bismillah tu sendiri ada kebaikan. Sebut nama Allah Ta'ala. Takkan tak dapat pahala. Bacalah bismillah, mesti dapat pahala. Baik, ini bukan isu pahala, isu dosa. Ini isu boleh disaran ataupun tidak. Maka tengok isu ni kita kena bincang on that part isu tu. Kita bukan bincang tentang on that emotional, tak. Kita dah bincang baca tu dapat dosa ke? Nanti dapat pahala kan? Itu cerita tentang orang emosi lain. Emosi memang dia tak akan masuk dengan intelektual, dia tak akan masuk dengan akademik. Ni kita nak bincang on part of akademiknya. Kalau untuk di tengah surah, elok ke tidak nak baca basmalah? Tengok macam mana saranan ini. Tengok kata Dr. Aiman, kalau ayat yang kita nak mula baca tu ada mengandungi perkara-perkara yang negatif vibe. Contoh, cerita tentang orang kafir, cerita tentang kecelakaan ke atas orang kafir, orang munafik, cerita tentang neraka, syaitan, benda yang tak elok lah. Kan dalam Quran ada cerita benda-benda tu kan? Kan tak ada? Mesti ada kan? Okay? Lalu, kita tidak digalakkan untuk baca bismillah pada ayat tersebut. Terus, a'udzubillah, maka terus dia baca. Contohnya macam ni lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyaitonu ya'idukumul faqr. Baca. Asyaiton. Cerita tentang syaitan menjanjikan kamu dengan kemiskinan. Cerita syaitan. Faqalu ittakhadallahu walada. Dan orang kafir itu mengatakan Allah Ta'ala tu ada anak. Jadi ayat tu ayat yang negatif, ayat yang tak baik. Maka tidak digalakkan baca bismillah. Sebab apa? Sebab bismillah ni adanya kata kasih sayang, nama Allah yang Maha Pengasih, nama Allah yang penyayang. Jadi tak kenalah, tak tally lah dengan ayat yang kita nak baca tu penuh dengan azab, neraka, benda yang tak baik. Jadi tak tally dua tu. Tetapi sekiranya ayat itu, cerita kita nak baca tu, ayat tu cerita tentang nikmat, cerita tentang Allah Ta'ala, cerita tentang Nabi, cerita tentang benda-benda yang baik, maka tak salah kalau kita baca bismillah. Boleh baca, tak ada masalah. Tapi bagi mereka yang kami tak tahu makna dia, sebab Quran kami kebanyakannya tak ada terjemahan. Okey, bagi mereka yang macam tu, saya sendiri sarankan, eloklah tak perlu baca langsung. Baca bismillah. A'udzubillah, and then teruskan kepada ayat tersebut. Itu adalah jalan yang lebih selamat. Tapi kalau ada orang yang selalu nak argue kata, tak baca je lah bismillah, bukan dapat dosa pun, bahkan dapat pahala. Baik, betul. Memang baca bismillah dapat pahala.
Tak ada siapa pun dalam dunia ni kata baca bismillah dapat dosa. Tak ada siapa pun kata benda tu. Cuma on that part akademik punya perbincangan adalah untuk ayat yang tidak mengandungi benda-benda, untuk ayat yang maksudnya mengandungi benda-benda yang tak elok dan sebagainya, tak payah dah baca bismillah. Sebab dia tak tally antara dua perkara tersebut. Tapi kalau ayat itu mengandungi benda-benda yang baik, positif vibe dan sebagainya, maka silakanlah baca bismillah. Bacalah, tak ada masalah. Cuma A'udzubillah, jangan langsung kita tinggal. Okey. Baik. Sikit berkenaan dengan cara nak sambung surah. Tadi cerita bismillah dengan ta'awuz dan bismillah. Sekarang ni di sini kita juga akan belajar bagaimana kita nak baca bismillah, a'udzubillah, bismillah dengan nak sambung terus dengan surah. So ada 4 cara yang betul. Tengok ni muka surat yang saya baca sekarang ni adalah muka surat 26. Okey, siapa yang baru masuk boleh buka muka surat 26 dan sama-sama kita semak di sini. Baik. Terdapat 4 cara yang betul nak baca ta'awuz basmalah dengan awal surah. Dia tunjuk contoh kat sini. Contohnya macam mana? Mula baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya potong satu persatu. Satu potong-potong. Dia panggil waqaf, waqful jami'. Maksudnya waqaf pada semua tempat. Ada juga cara yang betul. Maksudnya baca a'udzubillah, berhenti, and then sambung bismillah dengan awal surah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh, tak ada masalah, boleh. Ataupun nak sambung a'udzubillah dengan bismillah, lepas tu berhenti. Pun boleh juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin. Ni baca sendiri, bukan baca dalam sembahyang ni. Baca sembahyang terkejut lah orang baca a'udzubillah. Baca bismillah ya. Okey. Ataupun dia nak sambung semua pun boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nak sambung semua pun boleh. Jadi apa saja cara untuk sambung antara a'udzubillah dengan bismillah dengan awal surah. Keempat-empat cara ni valid, boleh buat semua. Okey, baik. Cuma okey, apabila ni tajuk tu settle. Sekarang ni tajuknya kalau kata nak sambung antara dua surah pula, macam mana? Antara dua surah kita nak sambung. Boleh tak nak baca sambung? Boleh. Tapi ada cara dia. Baik. Kita tengok di sini. Dia tulis sini. Okey. Ada 3 cara yang dibenarkan dan 1 cara ditegah. 3 cara dibenarkan, manakala 1 cara tak boleh. Baik. Apa yang boleh itu? Baik. Ada 3 cara. Pertama, berhenti semua. Baca a'udzubillah, berhenti. Baca bismillah, berhenti. Bismillah pula bukan. Baca akhir surah. Ni cerita akhir surah nak masuk surah kedua. Minta maaf. Akhir surah nak masuk surah kedua. Contohnya macam inilah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca qiraat. Jap. Saya nak kena keluar balik, nak cari siapakah yang berbunyi tersebut. Nak kena tutup. Ya. Okey. Balik. Baik. Akhir surah nak bersambung dengan awal surah yang seterusnya. Macam mana nak buat? Cara pertama adalah potong semua, waqaf semua. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Qul a'udzu birabbil falaq. Kenapa tak baca a'udzubillah? Tak payahlah. Sebab kita bukan di tengah, bukan di awal surah, bukan di awal bacaan pun. Lepas tu tak ada a'udzubillah kat sini. Ni cerita bismillah saja. Okay. Cara pertama adalah berhenti semua. Cara kedua pula adalah berhenti pada akhir surah. Berhenti. Pada akhir surah tu berhenti. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti. And then sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Sambung bismillah dengan awal surah. Ini cara yang boleh buat. Tak ada masalah. Kalau nak buatlah. Tak buat pun tak apa. Ada orang kata, kalau dia tak buat apa aja. Tak, ni nak cerita benda yang boleh buat. Boleh buat. Okey. Baik.
Cara yang ketiga pula adalah sambung semua. Walam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq. Sambung semua tiga-tiga. Pun boleh. Sambung terus. Boleh. Tak ada masalah. Digalakkan, dibolehkan benda ni. Dan satu saja cara yang tak boleh. Tadi kalau auzubillah, bismillah, wa surah, 4 cara boleh. Yang di sini adalah ada satu cara yang tak dibenarkan, tak digalakkan. Apa dia? Sambung akhir surah dengan bismillah, kemudian berhenti, kemudian baca awal surah. Yang itu tak digalakkan. Macam mana? Walam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim. Berhenti macam tu. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq. Yang ni tak digalakkan. Macam ni tak digalakkan. Sebab apa? Sebab takut-takut orang boleh salah sangka bahawa bismillah tu merupakan ayat akhir dalam surah Al-Ikhlas. Tak boleh macam tu. So kalau nak berhenti, berhenti pada ahad, and then bismillah boleh sambung dengan awal surah ataupun sambung tiga-tiga sekali. Kalau tidak, jangan sesekali baca akhir surah sambung dengan bismillah kemudian berhenti. Lepas tu baru baca qul a'udzu birabbil falaq. Yang tu cara yang tidak boleh ataupun cara yang ditegah untuk kita membuatnya. Baiklah, ni cara. Okey, kemudian pula bila dah sambung bismillah ni, kita tengoklah macam mana awal surah yang kita nak sambung tu. Kalau surah tu mula dengan hamzah wasal, maka masuk teruslah. Contohnya bismillahirrahmanirrahim, iqra. Biasa baca iqra. Kalau kita nak sambung, kena baca, kena bagi betul lah mi tu. Bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kena sambung bagi betul. Kalau surah tu, contohnya macam alhamdulillah apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Orang tak baca Bismillahirrahmanirrahim tak baca mi'al dah. Sebab alhamdulillah itu dimulakan dengan hamzah wasal. Okey. Jadi milhamdulillah terus milhamdulillah. Okey, itu saya rasa kebanyakan kita mungkin dah pun tahu dan dah pun faham tentang perkara tersebut. Okey, baik. Kita nak masuk kepada muka surat yang seterusnya, itulah pada muka surat yang ke-30. Kalau rasa saya laju sangat, tolong perlahankan. Tapi setakat ni saya cuba untuk seslow mungkin. Tapi malam ni tengoklah gayanya belum lagi ni masuk kepada makhraj huruf. Kalau masuk alhamdulillah, tak masuk pun tak apa. Okey, baik. Baik, muka surat 30. Muka surat 30. Huruf-huruf Arab. Kita nak start ni. Bila dah start huruf-huruf Arab ni, kita nak makin serius lah. Kita nak makin serius masuk bab tajwid ni insya-Allah. Baik. Huruf-huruf hijaiyah kita ni dia ada semua 29. Ada 29 huruf-huruf hijaiyah. Siapa yang susun ni? Nama penyusun ni adalah Imam Nasir Ibn Asim Al-Laythi yang meninggal pada tahun 90 Hijrah. Lama tuan-tuan. Sebenarnya kalau Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijrah, maka Imam Nasir bin Asim ni kira sama ada dia sahabat ataupun dia tabi'in besar lah yang belajar daripada sahabat. Sebab dia pun meninggal tahun 90. Kalau kata umur dia 60, mungkin dia lahir pada tahun, katalah dia meninggal waktu umur dia 60, dia lahir tahun 30 Hijrah. Tak sempatlah jumpa Nabi. Dia tabi'in lah. Tapi paling-paling dia jumpa dengan sahabat. Bila dia jumpa sahabat, maka banyak ilmu yang dia boleh dapat dari sahabat. So dia orang yang bertanggungjawab ni cipta huruf ni. Huruf alif macam mana, elok kan, cantik kan. Huruf ba macam mana, ta macam mana. Tapi tuan-tuan tengok macam mana dia letak titik semua. Dia yang letak titik bagi bezakan ba dengan ta dengan ya. Orang kita kadang-kadang ba dengan nun pun dia pening lagi. Ta dengan ya pun dia pening lagi. Ada kadang-kadang orang dia macam orang kata apa? Kalau orang Kelantan kata dia berpinau, bukan orang Kelantan, macam apa? Dia tak berapa nak boleh nampak titik tu atas, tapi sebenarnya titik tu bawah. Titik tu satu nampak macam dua, titik dua nampak macam satu. Tak ada titik nampak ada titik. Jadi kata apalah. Itu kadang-kadang ada cara-cara yang boleh kita atasi. Cuma sekarang ni apa ya tadi?
apa yang kita boleh belajar di sini, apa yang dilakukan Jasar, ya, Imam An-Nasr bin Asim Al-Laythi ni, apa yang dia buat adalah tengok bagaimana disusun huruf-huruf hijaiyah ni. Cuba tuan-tuan tengok. Huruf apa yang memulakan huruf hijaiyah ni? Nampak ada ni? Huruf apa? Huruf yang memulakan huruf hijaiyah ni adalah huruf hamzah. Kalau kita tengok betul-betul dekat buku ni, huruf yang memulakan huruf hijaiyah ni adalah huruf hamzah. Dia start dengan hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dot, ta, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, lam, alif, ya. Hamzah tak duduk di ujung, tapi hamzah duduk di awal kalimah. Baik, soalan. Di manakah terletaknya alif? Kalau macam tu. Kita kan belajar dari kecil kan, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Nasyid dah pula. Tak apalah. Maksudnya kita belajarkan alif tak mula-mula. Jadi tengok. Macam mana Imam Nasr bin Asim susun. Mula-mula dia start dengan hamzah. Dan dalam buku lain menceritakan kenapa dia start dengan hamzah. Kerana hamzah merupakan huruf pertama keluar daripada mulut ni. Huruf pertama keluar daripada peti suara. Yang pakai betul-betul peti suara adalah huruf hamzah yang tanpa udara. Lepas tu baru ha. Ha, dua-dua tu. Okey. Jadi hamzah merupakan huruf pertama. Baik, cuba cari. Di manakah terletaknya huruf alif? Siapa nampak? Lam alif. Alif terletak pada lam alif. Kat situ alif duduk. Sebab tu alif ni adalah satu-satu huruf yang tak boleh bunyi. Alif ni dia tak berbunyi, dia tak boleh ada baris. Dia tak betul kalau kata alif di atas a, alif di bawah i, alif di depan u, a, i, u. Kalau ada orang ajar macam tu, tolong bagi tahu kata minta maaf, kita dah tahun 2022 dah. So cara tu dah tak boleh dipakai lagi dah. Mungkin tak apalah. Dulu kecil-kecil saya pun belajar macam tu. Kita mana tahu apa-apa kan. Tapi bila dah alhamdulillah pelajar-pelajar kita dah mula belajar ke luar negara, dah boleh pergi Timur Tengah, dah belajar daripada ulama-ulama besar. So bila balik sini betulkan balik. Kita nak tinggalkan pelajaran begitu. Dalam masa yang sama kita mohon ampun bagi orang-orang, bagi guru-guru kita dulu yang mungkin mereka pun guru-guru kita dulu tahap dia Bilal masjid, imam surau kan. Dia pun tak pernah ada peluang nak belajar sampai ke Timur Tengah. Apa yang dia boleh ajar tu alhamdulillah, syukur kita kenal huruf-hurufnya hari ni, boleh mengaji padan dah. Tapi kita nak juga kena improve apa yang kita dah belajar. Maka dari sekarang alif selama-lamanya dia tak akan berbunyi alif. Sebab tu kalau tengok Iqra pun dia tak tulis alif. Kalau tengok betul-betul Iqra dia tulis hamzah. Cuma Iqra ni ada satu je dia punya kelemahan sikit je. Tapi alhamdulillah Iqra yang baru ni semuanya kelemahan-kelemahan tadi dah pun di-improve dan sebagainya. Baik. So huruf pertama adalah hamzah. Guna rumah alif, tapi dia hamzah. Dan alifnya sendiri adalah terletak dengan lam alif. Dia menumpang duduk dengan lam alif. Sebab lam sendiri ada lam. Lam memang ada lam. Lam alif ni yang ni. Lam alif. Wallahu ta'ala a'lam. Masa saya belajar dulu, bila guru beritahu, kenapa tumpang dengan alif? Boleh je tumpang dengan huruf lain. Tumpang dengan ba ke, tumpang dengan ta ke, tumpang dengan jim, semua boleh kan? Akan tetapi kenapa tumpang dengan alif adalah kerana salah satu jawapannya diberi adalah kerana dalam Al-Quran huruf alif paling banyak tumpang dengan huruf lam. Dalam Quran paling banyak alif tumpang dengan huruf lam. Tengok orang dulu dia boleh kira. Orang hari ni cuma kalau cuba suruh tengok, suruh kira tengok alif ni tumpang huruf mana paling banyak, tak terkira kita kan. Kira separuh, tak ada mas. Alif hilang. Baru kira sekejap dah. Ada kepala fikir benda lain dah. Ini bayangkan kira satu daripada juzuk 1 sampai ke surah yang terakhir. Alif tu paling banyak. Buat carta lah. Alif tu paling banyak duduk dengan huruf apa? So akhirnya katanya alif paling banyak duduk dengan huruf lam. So sebab itulah alif ditumpangkan dengan rumah lam. Baik. Tengok dia kata apa. Huruf alif yang terletak di permulaan huruf hijaiyah sebenarnya ialah huruf hamzah. Manakala huruf alif mad yang terletak pada huruf kedua terakhir, ia dipanggil lam alif kerana ia tidak berbaris. Dia tak boleh berbaris alif ni. Dan huruf lam itu mestilah berbaris fathah.
Huruf lam itu mestilah berbaris fathah. Kalau kata huruf nak tumpang alif ni, huruf itu mesti barisnya fathah. Mat alif tu alif mat. Tak ada huruf yang sebelum tu, kalau ada alif, huruf sebelum tu baris depan atau baris bawah. Tak boleh. Tak berlaku begitu. Okey, baik. Keadaan huruf selain huruf alif. Selain dari huruf alif lah. Kalau huruf alif, sukun sentiasa. Berkeadaan sukun sentiasa. Tak boleh berbaris. Alif ni tak boleh berbaris. Dan huruf sebelumnya mesti fathah. Itu yang kata dah tadi. Tapi kalau huruf bertasydid pula, huruf-huruf lain lah. Tak kisah. Huruf yang ada sabdu. Terdiri dari dua huruf yang sama. Ingat. Kalau kata huruf bersabdu ni, dia terdiri daripada huruf yang sama. Contoh macam inna. Inna. So dia ada dua nun. Dua nun. Nun pertama mati, nun kedua berbaris. In dan juga na. Contoh macam Rabbi. Rabbi. Satu Rabb, satu ba mati, satu ba hidup. Rabb dan juga bi. Disabdukan. Dua huruf tu digabungkan dan diletakkan tanda sabdu. Faham kan? Sabdu, tasydid, faham kan? Saya akan pakai istilah-istilah yang kita pakai je. Dan kita sama-sama, dan dalam masa yang sama juga, kita cuba belajar untuk pakai juga istilah-istilah Arab, insyaAllah. Tapi kalau istilah merepek tu, saya tak pakailah. Kalau istilah yang sampai tahap merepek tu, mungkin saya tak pakailah. Kalau ajar saya pun, saya tak berkenan. Contoh kan, tanda mat tu, yang ajarnya kita, misai lah, pedang lah, ombak rindu lah. Kata, bagi tahu je yang betul. Kenapa nak kena merepek pelik-pelik kan? Cengkoi lah, apalah. Okay, baik. Baik, huruf-huruf Arab ni juga digunakan untuk penulisan. Memanglah. Okay. Sekejap, saya faham. Terima kasih banyak-banyak. Baik, huruf-huruf Arab ni digunakan untuk tulisan. Betul lah. Huruf Arab kan. Selain daripada Quran, digunakan untuk tulisan juga. Dan bila dalam penulisan ni, dibahagi kepada dua, orang kata apa, dia sebenarnya dia lebih kepada dua ketamadunan ni. Satu dia panggil masyariqah. Masyariqah ni orang-orang timur. Kira Quran ni semua turun belah timur lah. Arab Saudi pun semua tu timur tengah lah, kita panggil timur kan, timur. Satu lagi, Islam ni berkembang pergi ke barat juga. Macam mana? Macam Morocco semua tu, Turki kan semua dekat barat. Dekat barat juga. Jadi orang-orang barat ni, kalau ikutkan sejarah, orang-orang barat mereka ni dah terkehadapan dalam bab-bab ni, bab-bab penulisan dan sebagainya. Berbanding dengan orang-orang masyariqah ni, mereka lambat sikit. Tapi walaupun mereka lambat dalam bab tu, tidak semestinya mereka ketinggalan, tak. Bila turunnya Al-Quran, orang improve daripada ilmu Al-Quran, keluarkan pelbagai ilmu-ilmu yang lain. Contohnya ilmu bahasa, ilmu nahu, ilmu sorof, macam-macam ilmu keluar daripada Al-Quran. Maka dia dah jadi standing dah dengan masyariqah dan maghribah. Walau bagaimanapun, orang-orang maghribah ni, orang-orang maghrib ni, maghribah ni maksudnya barat-barat. Maghrib ni maksudnya barat. Kan kita sembahyang maghrib kan. Kenapa nama maghrib? Kalau orang tanya kita, kenapa nama solat tu solat maghrib? Sebab matahari tenggelam di barat, betul tak? Terbit dari timur, tenggelam di barat. Barat tu maksudnya maghrib. Maghrib, Ghorbiyah tu barat. Orang-orang barat, mereka juga tengok. Kata orang barat ni tahap pelajaran mereka juga nak belajar macam orang Arab belajar. Sebab ada orang Islam kat sana. Maka mereka juga perkenalkan cara-cara penulisan mereka dan sebagainya lah. Nanti insya-Allah di akhir buku nanti kita akan lihat bagaimana ada sedikit je, tak banyak. Bagaimana cara penulisan Al-Quran di sisi orang barat dan bagaimana penulisan Al-Quran di sisi orang timur. Kita akan lihat. Adakah dia bercanggah? Tak bercanggah. Bukan kata orang Arab, orang barat tulis Quran lain. Tak. Quran sama juga. Tapi mereka mungkin lebih faham cara mereka. Dan mereka tulis macam tu. Orang timur pula cara tulis mereka macam ni. Kita hari ni belajar Quran kebanyakannya adalah dari timur. Kita punya Quran ni, untuk pengetahuan tuan-tuan, Quran kita ni adalah salah satu Quran yang dihantar oleh Sayyidina Uthman bin Affan ke Kufah. Kufah. Okay? So Quran kita ni, jumlah ayat Quran yang ada yang dihantar oleh Sayyidina Uthman ke Kufah ni, jumlah dia adalah 6,236. Jadi 6236. Jadi kalau siapa-siapa dulu-dulu lah, saya dulu kecil-kecil dulu dengar ceramah kan, Quran mengandungi 6666. Tak ada lah, tak ada. Tak sampai tahap tu pun. Dia paling banyak 6236. Lari 400 pun. Ni bukan kira undi. Kira betul-betul lah Quran ni. 6236.
Tu paling banyak tu. Paling banyak 6, 2, 3, 6. Ada jumlah ayat-ayat paling sikit. Ada 6, 2, 1, 7 dan sebagainya. Ada yang sikit. Tapi maksud sikit tu bukanlah ayat Quran tu hilang, tak. Ayat Quran tu sama. Tapi cara kira dia sikit. Contoh, kalau yang 6, 2, 3, 6 ni ayat tu panjang, dia potong tak, dia potong 3. Yang tu dia kira sekali. Tu dia kira 1 je, yang dia dikira 3. Itu yang jadi ayat tu panjang tu juga. Tapi dia kira 3. Yang Quran kita ni dikira 3. Quran yang tu dikira 1. Maka jumlah ayat dia ada 6, 2, 1, 7. Dan tak apalah, itu cerita pasal bilangan ayat Quran. So, kita tengok di dalam cerita ni bagaimana cara orang Arab dia buat tulisan-tulisan mereka. Mereka jadikan abjad, huwas, huti, kalamu, sa'aspun, qarasat, dia kira nak buat penulisan. Dan digunakan juga untuk huruf, untuk nombor. Nombor. Arab dia tak ada nombor. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak tahu, orang Arab ni asal usul mereka tak ada nombor. Macam nombor 1, 2, 3 yang kita dah tengok ni kan. 1, 2, 3, 1, 2, 3 tu kan. Huruf yang nombor yang tu actually datang dari India. Arab sendiri dia bukan nombor tu. Arab dia pakai abjad. Alif, ba, jim, dal. Kalau siapa pernah duduk negara Arab, kalau kita kan periksa objektif kan, A, B, C, D kan, betul tak? A, B, C, D tembak B, A, B, C, D tembak C, tembak D. Arab dia punya sistem dia alif, ba, jim, dal. Alif, ba, jim, dal tu alif 1, ba 2, jim 3, dal tu 4. And then kalau tuan-tuan juga mungkin tahu kedai-kedai mamak, pernah dengar kedai-kedai mamak. Apa dia tulis dekat dekat shilling, dekat dia punya apa tempat nama kedai tu lah. Dia tulis apa? Pernah tengok tak? 786, tulis 786. Tuan-tuan ni mana geng-geng saya orang Penang ni. Orang Penang ni tahulah kedai mamak aja. kedai mamak. Din Maju ke, Din Nasi Kanak ke. Mana-mana kedai mamak ni. Jadi dia tulis istilah 786. So semua tu ada berkaitan dengan abjad ni. So antara salah satu tujuan mereka tulis benda tu 786 tu bukanlah nak suruh kita mengamal apa-apa 786 kali, tak. 786 tu 7 tu apa jadinya istilah dia, 7 tu apa, 8 tu apa, 6 tu apa. So sebenarnya bismillah. Cerita dia bismillah. Alhamdulillah. 786 tu merujuk kepada alhamdulillah. 786 tu dia tak nak tulis alhamdulillah tu dekat depan kedai dia tu. Sebab apa? Sebab kalau burung tenggek berak atas tu, tak naklah kotor atas nama Allah tu. Pergilah tanya mamak kat sana. Cerdik sikit pergi tanya. Pergi tanya kenapa buat macam tu. So dia orang jawab lah, kita tak tulis benda tu sebab dia bila tulis nama Allah, burung berak kan tak elok, tak molek begitu, burung berak dan sebagainya. Jadi tulis dah 786. So bila 786 berak lah. Buatlah toilet public buat atas 786 tu tak ada masalah. Sebab kita nak maksudnya kalau berak atas huruf tu, berak pi atas huruf tu, apa makna huruf tu. Tapi kalau Allah, tulisan Allah tu kalau burung berak kita tak nak lah macam tu, tak cantik. Hatta kalau kita tampal nama Allah belakang kereta kita pun ada setengah ulama tak bagi. Ulama tak bagi tampal Allah belakang besar tulis nama Allah Muhammad. Ulama tak bagi sebab bila ada burung berak kepada mata nama Allah tu dia tak cantik, tak elok. Tak elok penampakan yang tak elok, tak baik. Okey. Baik. Itu berkenaan dengan nak kata huruf-huruf Arab ni pun digunakan juga sama ada di timur dan di barat untuk menggunakan istilah pengiraan. Okey, baik. Terus sikit lagi. Anggota pertuturan. Nak kenal sedikit mahala ni. Boleh kita nak kenal anggota pertuturan. Kita bercakap ni apa anggota yang kita pakai. Dan juga proses kejadian bunyi dan huruf-huruf. Macam mana terjadinya bunyi tu dan huruf-huruf ni. Baik, anggota pertuturan pertama ni kita akan belajar. Apa dia? Pertama kita panggil rongga. Rongga. Bukan rangga. Rangga tu cerita Indonesia tu. Ni rongga. Rongga ni melibatkan ruang kerongkong dan juga ruang di dalam mulut. Jadi kita tengok color. Yang keduanya adalah halqum ataupun kerongkong. Halqum pun boleh faham. Halqum, kerongkong benda yang samalah. Okay. Ketiga, kawasan mulut. Apa saja di kawasan mulut kita ni? Apa dia? Ada langit.
ada saya tak dengar suara. Ada tak dengar suara Puan Maimunah. Orang lain dengar tak suara saya sekarang? Dengar kan? Okey. Dengar Ustaz, bagus. Jelas. 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 Okey, alhamdulillah. Macam mana nak tolong ni Puan Maimunah? Saya tak dengar suara Ustaz. Dah puas saya godek-godek. Saya dapat dengar juga. Dari minggu lepas lagi. Gambar je lah. Macam mana nak tolong ni? Saya pun tak nampak nak Puan Maimunah ni. Hari ni tak ramai. Ini mungkin bahagian kita masih dalam perjalanan balik dari kampung kot. Sekejap. Mana ada bunyi ni? Okay. Baik, kita sambung balik. Baik, pertama rongga, kemudian kerongkong, kemudian dalam mulut, dan kemudiannya hidung. Jadi 4 ni kita nak tengok satu persatu. Baik. Dia dalam gambar dia macam ni. Sekarang ni kita dalam muka surat 32. Okay, ni diagram ni menunjukkan bahawa kita tengok dari bawah, tengok dia kata al-jauf. Kita start dari sini. Mana saya punya pencil? Kita start dari sini. Nampak rongga. Rongga ni melibatkan dua. Kawasan hijau dan kawasan biru. Kedua-dua kawasan biru dan hijau ini kita panggil dia rongga. Takat ni je tau. Takat ni je tau. Daripada biru dengan hijau ni saja. Okey. Rongga ni kita rongga untuk inilah untuk nak cerita tentang mengaji ni. Bukan rongga kita belajar pasal puasa. Kalau puasa tu lain. Banyak rongga ada, telinga berongga. Lubang di bawah pun kita panggil rongga juga, betul tak? Itu kalau cerita puasa. Ini tak. Kalau cerita nak mengaji ni kita melibatkan rongga yang ada di kawasan atas sahaja. Baik. Kemudian di bawah tajuk rongga ni kita pecah dua pula. Satu kawasan kerongkong, yang kedua kemudian kawasan dia panggil kawasan mulut ni, hijau ni. Kawasan mulut, kawasan hijau ni. Kawasan dalam mulut. So dalam kawasan mulut ni ada banyak lah. Ada bibir, ada gigi, ada lidah, ada lelangit. Semua ni dalam kawasan mulut yang hijau ni. Dan yang keempat adalah rongga hidung. Hidung kawasan ni saja. Sini saja melibatkan hidung. Ini semua kawasan yang kita akan pakai untuk mengaji. Jadi kena pastikanlah macam saya sekarang ni jangan sakit gigi. Tapi alhamdulillah lah malam ni dia kurang sikit. Mungkin dia Allah Taala bagi ringan sikit nak bercakap. Kalau tak dia berdenyutnya macam apa. Aduh, satu gigi dah cabut. Tak kira nak cabut satu lagi. Dah belum umur 41 lagi gigi dah hilang banyak. Aduh ye. Okey. Kita tengok satu persatu. Dari 4 tadi kita tengok satu persatu. Baik. Di manakah kawasan halqum? Tengok tadi ruang biru tadi. Ruang biru ni kita ada sekurang-kurangnya tiga kawasan yang kita akan tengok. Pertama, kawasan yang dipanggil sebagai kawasan pita suara. Kawasan peti suara ni lah, kawasan pita suara, peti suara sama. Ini pandangan dari tepi. Yang biru ni pandangan dari tepi. Yang bulat ni pula adalah pandangan dari atas. So yang putih tu. Kawasan ni kita panggil kawasan peti suara. Tapi yang putih tu, nampak tak yang putih tu? Ya. Yang putih ni, tisu tu dipanggil tisu pita suara. Dia boleh terbuka, dia boleh tertutup. Pita suara kita tu, dia boleh terbuka, dia boleh tertutup. Kita lah kawalan kita lah. So kawasan tu. Ada huruf nanti kita akan belajar insyaAllah. Kemudian naik atas sikit. Dari sinilah, naik atas sikit. Nampak ada macam tiang tu. Ada macam satu daging tu. So daging tu sini. Ni daging tu kawasan ni. Daging tu lah. Ni. So kawasan ni dipanggil kawasan injap suara. Injap suara. So injap suara ni apa tugasan dia? Tadi peti suara tadi apa tugasan dia? Tugasan piti suara atau pita suara ni nak keluarkan suara. Kalau pita suara kita rosak, peti suara kita rosak, maka orang tu tak boleh bercakap. Tak boleh cakap. Habis ya, pita suara dia tak ada. Okey, maka kalau pita suara okey, alhamdulillah boleh bercakap. Lalu injak suara ni buat apa pula? Injak suara ni pula adalah kawasan nak kawal suara. Nak kawal suara halui ke, suara besar ke, kan? Suara sajat ke. Ni pita suara ni, injak suara ni. Saya nak makan nasi. Saya lapar nak makan nasi. Jadi injak suara ni nak kena kawal suara nak jadi halui ke apa kan ni. Injak suara ni. Okey, baik. Dan atas sekali dia panggil kawasan permulaan lidah. Dia panggil jazrul lisan. Mantiqah kawasan yang paling hujung kerongkong. Dah hujung dah, kerongkong sini besar.
daripada permulaan kerongkong sampailah ke kawasan hujung kerongkong. Kemudian di hujung kerongkong ni terdapat permulaan lidah. Walaupun kawasan ni sudah masuk kawasan lidah, tetapi ia masih di daerah kerongkong. Ada sebahagian ulama tajwid ataupun imam dalam qori ni ada yang menganggap bahawa ia dah masuk lidah, cerita lidah lah. Tapi sebahagian besar yang lain menganggapnya walaupun dia bahagian lidah, tetapi ianya masih di bawah taklukan halkum. Maka di kawasan halkum kita ada sekurang-kurangnya di 3 tempat kita nak kena belajar nanti, insya-Allah. Okey, baik. Kemudian le langit. Hari ni nak proses satu-satu. Tahu proses. Orang tahu kata proses. Proses ni nak figure out satu-satu. Okey, pertama kita ada ni yang tergantung tu. Yang kita nampak dari cermin kita nampak tergantung tu. Kita panggil anak tekak. Kita panggil anak tekak. Lepas tu depan sikit kita panggil kawasan langit berdaging ataupun langit lembut. Boleh pegang. Tuan-tuan cuci tangan elok-elok, bersih tangan elok-elok, boleh masuk jari belakang. Boleh pegang kawasan langit lembut tu. Dia kawasan ni kita boleh rasa macam tangan kita ni je. Boleh kalau kita tekan atas tangan kita ni, lembut macam tu, lembut. Lembut. Tengoklah daging macam mana. Macam saya ni daging lebih. Boleh lah rasa daging lembut. Macam ada perempuan mungkin daging. Allah ustaz, kami nak tekan ni ulang ni, macam nak tekan ni. Tekanlah benda lain. Jadi nak tunjuk contoh. Lembut. Tapi bila kita bawa sikit jari kita ke depan sampai sini, kawasan ni lelangit dah keras. Dia panggil lelangit bertulang. Lelangit bertulang, lelangit keras. Tulang lah. Kita tok boleh ketuk tok. Langit tu keras. Kemudian depan sikit, pergi depan lagi, dah lekuk, dah lekuk tu ataupun dia panggil kawasan lelangit hadapan, langit depan. Ni semua ada huruf ni nanti insya-Allah. Jangan risau. Semua tempat yang kita sebut ni adalah semua tempat yang akan mengeluarkan bunyi-bunyi huruf. Sekarang kita nak kenal dulu, nak tengok dulu satu persatu. Ataupun kalau kata terlepas pun tak apa, boleh baca sendiri, boleh tengok sendiri, semua ni jelas. Dan hujung sekali, sebelum gigi tu, adalah kita panggil kawasan gusi. Gusi ni tak semestinya depan, belakang pun kira gusi juga, betul tak? Gusi ni kawasan tempat nak tumbuh gigi itulah. Okay? Kecuali kalau betul-betul dekat tempat tumbuh gigi tu kita panggil pangkal gigi. Tapi kalau sebelum dia tu kita panggil gusi. Okey, baik. Lidah. Lidah, pernah tengok tak lidah? Macam ni. Siapa nak tarik lidah orang keluar macam ni kan? Ni tengok macam mana nak buat ni bukan senang ni. Lidah betul lah ni. Lidah betul lah ni. Macam ni rupanya lidah kita lah. So tadi ni cerita permulaan lidah. Belakang sekali tu macam ni rupa lidah. Saya pun tak tahulah Dr. Yaman ni dia pergi proses mayat mana ke dia ambil tak tahu, tapi katanya tak kot. Permulaan lidah tadi kat sini. Tapi ini kawasan halkum. Kalau kawasan yang kita cerita nak lidah nanti bermula dari bawah ni je lah. Kita ada mana? Kita ada pangkal lidah. Ini kawasan ni pangkal lidah. Kemudian kita ada tengah lidah. Tengok belah kanan dulu. Kita ada tengah lidah. Kemudian kita ada bahagian depan lidah. Dan kita ada hujung lidah. Kemudian kita ada tepi lidah. Tepi lidah belakang. Tepi lidah, semua tepi lidah. Semua adalah anggota-anggota yang kita akan pakai. Jangan risau. Sekarang nak tunjuk dulu anggota yang diperlukan. Harap semua ada lah ni. Allah Ustaz, minta maaf lah Ustaz. Saya tak boleh belajar tajwid. Kenapa? Lidah tak ada. Lidah tak ada. Nak bercakap tak boleh. Ini selalu yang saya dengar. Ustaz, kami tak boleh mengaji. Ustaz, kenapa? Lidah keras. Pernah dengar tak orang cakap istilah tu? Lidah keras. So saya jawab, kalau lidah keras, makan nasi pakai straw. Kan? Kalau lidah keras tu nak lidah keras kan. Tu orang lidah keras. Kalau bercakap, bercakap bukan mari je. Pergi berkempen sana tu dia bukan mari je. Mana ada keras lidahnya. Saja malas nak baca Quran. Itu yang betul je. Kalau lidah keras betul, nak makan nasi pun tak boleh. Nak makan apa pun tak boleh kalau betul-betul lidah keras. Jadi sebenarnya dia tu sendiri dan dia tak tahu nak sebut. Ataupun mungkin dia tak belajar lagi bagaimana nak sebut dengan betul. Dapat belajar, dapat letak betul-betul lidah kat mana? InsyaAllah. Bukan saya jamin, tapi setakat ni lah. Bila letak dia tempat betul, insya-Allah kita mohon hidayah dari Allah Ta'ala. Bimbing kita. Maka sebutan ni insya-Allah jadi betul. Okey, gigi pula. Cerita pasal gigi ni, kebetulan tengah sakit gigi ni, malas cerita. Tapi nak cerita gigi ni, kita semua orang normal dewasa ni ada 32 batang gigi. Tengok orang Arab
Semua nama gigi dia bagi nama. Semua gigi-gigi ni ada nama. Apa tujuan dia? Nak belajar lah. Nak belajar tajwid ni contohnya. Belajar tajwid, belajar apa-apa je. Semua nak kena ada nama gigi ni. Yang mana gigi depan? As-sanaya, gigi kacip tengah, atas bawah. Okey. Kemudian gigi kacip tepi ada 4 batang. Sebelah kanan satu, bawah, sebelah kiri satu, bawah satu, kiri satu, sama. Kemudian gigi taring. Ni, gigi Dracula ni kat sini, gigi Dracula ni taring. Dan lepas tu gigi geraham kecil, gigi geraham besar, dan akhir sekali gigi geraham bongsu. Semua ini ada peranannya masing-masing nanti time kita belajar. Tak apa, saya tak syarahlah satu-satu ni. Boleh baca insya-Allah. Okey, ini kita skip dulu. Ni cerita pasal gigi ni. Mantan cerita pasal gigi. Okey, baik. Kita nak terus pergi kepada tadi anggota pertuturan. Anggota-anggota yang diperlukan untuk belajar. Okey, sekarang ni untuk membaca Quran. Sekarang ni kita nak belajar macam mana anggota-anggota pertuturan yang kita bincangkan tadi boleh menghasilkan bunyi. Di mana bunyi ni biasa berlaku di luar daripada kawasan anggota badan ni. Bunyi tepuk, bunyi benda jatuh, bunyi apa-apa lah bunyi kat luar. Bunyi kipas angin, bunyi kereta, bunyi. Tapi kita manusia pun boleh menghasilkan bunyi yang sama macam mana bunyi kat luar. Okey, baik. So bunyi itu sendiri apa? Bunyi ini adalah getaran molekul-molekul dalam udara pada satu tahap getaran yang mampu kita dengar. Itu namanya bunyi. Kalau benda tu kita tak mampu dengar, maknanya benda tu tak berbunyi. Macam ni lah, macam minta maaf lah Puan Maimunah. Dia kata, nampak muka ustaz duk nyonyak, ngongak-ngongak, buka mulut tutup mulut, kalau tutup mulut. Tapi dia tak dengar suara. Itu saya rasa mungkin ada masalah audio. Bila ada masalah audio, dia tak dengar kita, kita pun tak dengar dia. Tapi nampaklah muka ni, okeylah. Nak mengundi pun tengok muka je, kan betul tak? Okey, tengok muka. Tapi nanti tengok rakaman insya-Allah lah. Tengok rakaman di Telegram saya hantar. Alhamdulillah, saya rasa mungkin semua orang boleh dapat buka dengan baik. Baik. So, apa di telinga kita ni pula. Okey, tengok Ni sikitlah. Saya pun tak pandai sangat bab sains ni. Tapi bolehlah sikit-sikit kongsi. Kalau siapa yang lebih pandai dari saya, mungkin boleh kongsi sikit banyak. Baik, telinga manusia pula, telinga kita ni, kita mampu dengar bunyi apabila ada tahap getaran sekurang-kurangnya daripada 20 Hz sampai 20,000 Hz. Hz ni maksudnya bunyi besar, bunyi besar lah, bunyi besar sampailah bunyi halus. Bunyi halus tu kita mampu dengar. Kalau kata piano tu, tahu piano? Piano tu daripada key yang hujung tu bunyi besar kan, dong 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 dong. Tapi bila pergi yang kiri hujung sekali belah kiri ni pula bunyi ting 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 ting. Jadi bunyi telinga kita tu kita boleh dengar daripada yang besar sampailah kepada yang sangat halus. Bukan kata bunyi tu kuat bunyi yang slow tak. Bunyi kuat slow tu lain. Ini nak kata bunyi daripada bunyi yang gema besar tu sampailah ke bunyi yang halus pun kita boleh mampu. Tapi takat 20,000 Hz sahaja. Wallahu ta'ala a'lam. Dalam kisah ni bila kaitkan cerita ni, tuan-tuan pernah baca tak? Tuan-tuan pernah tengok tak? Bagaimana dalam Al-Quran ada satu kaum yang Allah Ta'ala azab mereka dengan pekikan suara. Ada kan? Kaum mana tu? Nanti pekerja rajin cari tengok Al-Quran. Ada tak kaum yang Allah Ta'ala jerit dari langit? Jerit dari langit, mati semua orang. Maksudnya, kalau kata boleh sampai tahap mati, lebih daripada 20,000 lah. Lebih, maknanya lebih dia punya tak mampu tahan dah. Boleh pecahlah genggaman telinga dia sampai tahap pecah dan boleh membawa kepada kematian, habis mati. Maka tengok, kita ni Allah Taala cipta kita ni, kita hanya boleh dengar benda dekat ni. Bawah lagi daripada 20 Hz kita tak boleh dengar dah. Atas lagi pada 20,000 Hz mungkin dah boleh mendatangkan kecelakaan. So maknanya adalah kaum yang Allah Taala azab mereka hanya dengan bunyi je. Tengok tak payah nak hantar banjir teruk-teruk semua. Bagi bunyi lebih sikit pun dah tak mampu nak tahan dah. Itu kata betapa lemahnya manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tak apa. Tinggalkan sekejap. Dah jadi ceramah lain pula dah. Okey. Bagaimana terhasilnya bunyi-bunyi yang di luar dulu? Kita tengok secara tabi'i bunyi-bunyi kat luar ni macam mana terhasil? Pertama, sama ada pelanggaran dua objek. Terdampar, tepuk, bunyilah, pak, kita dengar. Ataupun ketuk, bunyi juga kita dengar. Ataupun yang kedua, pisahkan objek, ceraikan objek, koyak ketah, pun dengar juga. Patahkan benda, telinga boleh dengar.
ataupun getarkan sesuatu objek. Ger, ger, nampak ni, ada pembaris ni. Ger, getar-getaran. Okey, ataupun geseran. Gesek. Tu siapa bergesek tu. Baru je cakap dah buat dah. Pun kita boleh dengar. Jadi semua tu adalah proses-proses yang menghasilkan bunyi. Tapi ini semua luaran. Sekarang ni kita nak tengok dalam mulut kita pula. Sama aje. Empat-empat benda tadi sebenarnya mulut kita semua boleh buat empat-empat ni. Okey, pertama tengok. Bunyi yang keluar daripada mulut kita. Okey, pertama, dia kata jadi cerita apa? Bunyi yang terhasil daripada tempat keluar makhluk yang tetap atau berkadar. Ada yang tetap, contohnya macam huruf tetap tu kira sekali keluar tu betul. Tapi ini tak apa. Saya nak skip dulu yang ni. Kita terus pergi yang bawah ni. Tengok nombor 1. Sekarang ni muka surat 37, bawah sekali. Huruf yang sukun. Huruf-huruf yang mati. Huruf-huruf mati, dia bunyi dia berlaku apabila pelanggaran. Contoh macam huruf ba. Langgar, tapi jangan faham langgar tu macam langgar kereta tu. Pelanggaran ni maksudnya antara bibir atas dengan bibir bawah. Tutup. Maka terhasillah bunyi ba. Sama tak macam tadi? Kita tepuk. Tepuk pelanggaran dua objek. Bila pelanggaran dua objek, terhasil bunyi. Begitu juga pelanggaran dua objek dalam anggota pertuturan ni juga boleh menghasilkan bunyi. Sama macam kat luar. Tak kisahlah ni mim ke. Kalau kata mim dua antara dua bibir. Kalau huruf dal antara lidah dengan gusi. Kalau kata huruf macam-macam lah. Antara pelanggaran dua huruf dia menghasilkan huruf yang sukun, maka akan keluarkan bunyi yang boleh didengari. Okey, baik. Yang seterusnya. Tadi koyak kertas, pisahkan kertas, patahkan kayu pun terhasil juga bunyi. Maka sekarang ni bila mana huruf-huruf berbaris, ia terhasil dengan menjauhkan, memisahkanlah dua anggota pertuturan berserta makhraj asal. Contoh ma. Asalnya ma tu, cuba tengok bila kita dah sebut huruf mim. Bermula huruf mim tu macam mana? Bibir rapat betul tak? Bermula huruf mim. Ada tak siapa-siapa kat sini boleh sebut huruf mim tanpa bibir rapat? Cuba buat. Siapa boleh buat, yuran bulan ni free. Sebut huruf mim bibir tak rapat. Tak boleh. Maksudnya bermula dengan bibir rapat dulu. Kemudian pisahkan. Macam kertas tadi, asalnya kertas tu cantik. Pisahkan. Bunyi krak. Bibir buka. Ma. Pisahkan dia. Ma. Maka juga boleh menghasilkan bunyi. Tak, ni cerita orang kata apa, dalam macam, bosan pula belajar malam ni. Nanti dulu, nguap-nguap dah. Nanti dulu, walaupun bosan, dia nak kira ada kepentingan yang kita nak kena faham bagaimana terhasil bunyi itu sendiri. Lepas tu pula, lepas gambar kertas tadi dengan gambar payu patah tadi, gambar pembaris pula ada getaran. Getaran kan? Getaran. So, ada juga huruf yang berhasil daripada getaran. Getaran dekat mana? Getaran yang berlaku pada pita suara. Bila kita buka mulut, dalam keadaan lidah kita tak berfungsi, kita baca kita rasa kita tak ada getaran apa-apa. Tapi sebenarnya bila kita sebut tu, kita punya pita suara kat dalam tu bergetar. Kita tak nampak lah. Kita tak nampak. Tapi pita suara dekat dalam yang tisu putih yang saya sebut tadi tu, ia bergetar. Ada getaran. Dia bunyi. Kita tak tengok. Kalau kita masuk kamera, endoskopi juga contoh, masuk tengok, mungkin boleh nampak bagaimana pita suara kita tu bergetar. Dan kita tak sedar pun getaran itu berlaku. Okay. Dan yang terakhirnya, apa tadi gambar? Terakhir. Tadi mari last kali gesek. Bunyi gesek kan. Okey. Tapi bunyi gesek last kali tu bunyi gergaji ke apa. Tapi dia kira sama juga macam mana ia terhasil dengan getaran pada pita suara di dalam peti suara sambil muncung bibir. Serta mengangkat pangkal lidah. Kita nak sebut asalnya dia datang getaran kat dalam tu betul dah. Tapi bila masuk ke dalam kawasan mulut dan rongga tadi tu, dia ada menggesek kat situ. Boleh juga menghasilkan
bunyi sambil kita muncung kedua bibir dan sambil kita angkat pangkal lidah. Lebih kuranglah maksud dia. Nak bagi tahunya bagaimana proses kejadian bunyi di luar, ianya sedikit sebanyak boleh membawa kepada proses kejadian bunyi dalam mulut kita ni sama sahaja macam mana proses kejadian di luar. Sebab tu, apa yang berlaku dekat luar, sama juga kita boleh buat dengan mulut kita. Boleh buat bunyi tu. Cuma mungkin ada yang tak sama lah. Tapi nak bagi tahu, mulut kita ni, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ni, boleh buat macam-macam jenis bunyi kita boleh buat. Dan bunyi yang kita perlukan sekarang ni adalah untuk mengaji. Kita nak guna bunyi ni untuk kita nak lantunkan bunyi ni untuk sebutan suara. Dan saya percaya, 1000 kali saya percaya, bagaimana semua orang di sini mampu dengar suara saya juga mampu dengar suara semua. Jadi bagaimana tuan-tuan dan puan-puan dengar suara saya juga boleh dengar suara semua, insya-Allah. Jadi kalau ada peluang dan ada ruang, kita nak dengar suara kau-kau lah, kita pilih 2-3 orang untuk ngaji sikit ke. Jadi itu nantilah, cerita nantilah, bukan cerita minggu depan pun. Cerita minggu depan ni banyak lagi. Saya nak habiskan dulu. Nak habiskan dulu makhraj, nak habiskan dulu sifat, baru kita slowly nak tengok seorang dua lah. Kalau ada masa hujung-hujung tu, kita nak minta mengaji sikit, nak dengar. Kita boleh volunteer lah, ataupun bagi nama siap-siap ke, kita pilih je untuk hari tu. Volunteer, seorang dua jadilah. So, maka bila kita dengan proses kejadian bunyi tadi tu, maka tamatlah tajuk untuk malam ni. InsyaAllah, kejap lagi ke, ataupun esok ke, sekejap lagi lah saya buat tu. Kadang-kadang cakap ni lupa, duk main janji-janji kadang-kadang lupa. Kejap lagi saya akan hantar terus di Telegram gambar gambar anggota gambar diagram. Tadilah gambar macam mulut, lidah, semua halkum di pinggir rongga semua tu yang kosong. Saya akan hantar kepada semua. Jadi kalau boleh semua, tak kisah. Sama ada nak print pun boleh, tak print pun boleh. Tapi jangan sampai tahap menyusahkan diri sendiri. Tapi ada orang kata, nak belajar mesti kena susah. Terpulang. Saya tak paksa siapa-siapa. Jadi boleh print dan sebagainya untuk simpanan. Dan insyaAllah bermula minggu depan, kita akan belajar tajuk makhraj huruf. Untuk apa diagram tu? Adalah untuk tanda di mana huruf-huruf ni. Jadi kalau boleh, kalau kata siapa nak printlah lebih dari satu. Kalau nak print lah. Print lebih dari satu. Saya takut apa? Kejap kau tanda kat sini, kejap kau tanda sini, kau duduk padam, kejap kau tanda sini balik. Akhir-akhirnya satu kertas dah lunyai dah. Atau bagi 3. Kertas ni untuk halkum sahaja, kita letak tepi. Kertas ni untuk lidah sahaja, kita letak tepi. Kertas ni untuk hidung sahaja. Contoh. Dia buat macam tu. Lagi bersih lah. Maksudnya kalau buat macam tu, lagilah dia nampak clear. Campur semua. Boleh je satu kertas nak campur semua. Tapi saya takut nanti jadi, orang kata apa? Orang lain tak kata bonok. Jadi cacat merba. Terpulang. Apa yang saya boleh buat sekarang ni, saya akan kongsikan dulu gambar rajah tersebut kepada semua. Jadi semua dapat dan juga insya-Allah boleh cetak ataupun tak mau cetak pun tak apa. Saya ada iPad. Saya boleh conteng atas iPad je. Pun boleh. Campur semua jadi rojak. Betul. Ataupun pasebor. Kami panggil pasebor. Okey, so insya-Allah saya rasa cukuplah dekat ni dulu. Minta ampun, minta maaf terlajak dah sampai 22 minit dah. Saya tahu tuan-tuan banyaknya nak rehat. Sebab dah saya dengar tadi ramai minta cuti. Perdana Menteri tak ada, siapa nak cuti? Jadi tak tahu cuti ke tidak, semua orang kena kerja esok. Minta ampun, minta maaf. InsyaAllah kita jumpa lagi di minggu hadapan. Moga Allah Subhanahu Wa Taala beri kefahaman yang baik kepada kita di atas apa yang kita belajar pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekejap dia nak tanya. Masalah QR code minggu lepas tu settle dah Settle Ustaz. Alhamdulillah. Saya tak dapat Ustaz. Tak dapat? Tak dapat. Saya sebab tak tahulah. Saya punya nama tu macam-macam. Sebab yang dulu-dulu tu. Nantilah cuba atur lagi. Tak apa. Kalau kata dapat ke apa ke, bagi tahu kat grup. Apa yang kita boleh bantu. Ini bukan janji kosong Ini betul-betul punya.
Ini bukan manifesto ini betul-betul. Kalau apa yang tak boleh, apa yang kurang ke apa ke, kita akan bantu sebaik mungkin. Yang penting ada buku lah. Nanti kan saya buku tak ada, tapi nak scan apa saya tak tahu. Ini buku tak tahu nak scan apa. Jadi okay, semua masalah QR saya rasa semua okey, semua dah settle. InsyaAllah jumpa lagi di minggu hadapan. Kita tangguh dulu program kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.